Okey, terima kasih untuk cerita Pagi Kedah. Sepanjang bulan Oktober ini, kita bakal menyambut bulan kesedaran kanser payudara ataupun Pink Oktober atau singkatannya Pink Oktober. Jadi hari ini saya bawakan ke studio Dr. Adila Aidit, pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Kampung Padan, Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik hari ini berbaju warna pink bersempena dengan kempen kesedaran kanser payudara ini. Kerana apa? Mungkin ada lagi wanita di luar sana yang kurang literasi ataupun kurang cakna mengenai kanser payudara ini. Sedikit mukadimah berkaitan dengan kanser payudara, doktor. Okey, so tajuk kita hari ini adalah kanser payudara. Jom saring, anda boleh menyelamatkan nyawa. Kenapa penting sangat tajuk kanser payudara ni? Sebab mungkin ramai yang belum tahu, data statistik kita menunjukkan kanser payudara ni adalah kanser yang paling tinggi sekali di kalangan wanita di Malaysia. Seramai 19% daripada keseluruhan kanser payudara di Malaysia, kanser di Malaysia adalah disebabkan kanser payudara. Sebanyak 34% daripada jumlah keseluruhan wanita yang mendapat kanser adalah disebabkan kanser payudara. So diikuti dengan kanser pangkal rahim dan seterusnya kanser usus. So kenapa tajuk kanser payudara ni sangat penting untuk kita nak sebarkan, untuk kita nak tingkatkan awareness di kalangan masyarakat kita? Sebab kanser payudara ni dia ada cara untuk melakukan saringan awal untuk kita dapat kesan awal kanser payudara itu. Sebab bila kita dapat kesan awal kanser payudara, rawatan yang lebih awal dapat diberikan dan insya-Allah dapat menyelamatkan nyawa seseorang pesakit kanser payudara itu. Ya, sebelum kita menyentuh mengenai saringan, doktor mungkin boleh kongsikan juga apa di antara faktor-faktor yang boleh menyebabkan seseorang itu mendapat kanser payudara. Ada juga yang menyatakan di luar sana ia juga disebabkan oleh faktor keturunan. Adakah itu betul, doktor? Okey. Betul, kanser payudara ni dia ada beberapa faktor risiko lah. So faktor risiko tu kita boleh bahagikan kepada dua kategori. Satu, faktor risiko yang boleh diubah, satu lagi faktor risiko yang tidak boleh diubah. So contoh faktor risiko yang tidak boleh diubah ni pertama sekali adalah umur. Macam saya lah dan nak mencecah 40 tahun, termasuklah dalam golongan mereka yang berisiko. So umur adalah faktor yang tidak boleh diubah, faktor pertama. So semua wanita yang berusia 40 tahun ke atas dikira berisiko. Kedua, faktor keturunan. Jika anda mempunyai ahli keluarga yang terdekat seperti ibu, adik-beradik, anak-anak yang mempunyai kanser payudara ataupun saudara yang sedikit jauh, contohnya seperti nenek, makcik, sepupu yang mempunyai kanser payudara, anda juga dikira berisiko untuk mendapat kanser payudara. Faktor yang ketiga adalah jika seseorang itu mula datang haid seawal sebelum 12 tahun ataupun menopause agak lewat selepas 55 tahun. Faktor yang keempat adalah jika seseorang itu belum lagi melahirkan anak selepas usia 30 tahun. Itu juga adalah faktor risiko, ya. Dan juga salah satu faktor risiko yang orang sekarang ramai juga bertanya adalah mutasi genetik. Dalam kanser payudara ni antara yang common untuk mutasi genetik adalah jin BRCA1 dan jin BRCA2. Kita panggil BRCA1 dan BRCA2. So semua orang ada jin BRCA1 dan BRCA2, tetapi jika ada mutasi atau perubahan pada jin tersebut, ia boleh meningkatkan risiko untuk mendapat kanser payudara. Bagaimana pula dengan lelaki, doktor? Risiko mereka untuk mendapatkan kanser payudara ini? Okey, lelaki juga ada risiko untuk mendapat kanser payudara, tetapi sangat rendah berbanding dengan perempuan. Dalam 1% daripada mereka yang mendapat kanser payudara mungkin melibatkan lelaki, selebihnya adalah wanita. Okey, ini yang perlu kita berikan pemahaman kepada wanita di luar sana mengenai gejala-gejala. Kerana apa? Terlalu banyak cakap-cakap di luar sana. Asal ada ketulan saja, itulah payudara. Jadi bagaimana kita nak memastikan bahawa simptom ataupun gejala itulah sebenarnya kanser payudara, doktor? Betul. So untuk kanser payudara ni, dia bukan semua orang mempunyai gejala. Ada sesetengah pesakit tidak mempunyai gejala langsung. Ada yang mempunyai gejala. Sebab tu yang saringan awal ni dia penting untuk orang yang tidak bergejala. Jika dia datang ke klinik berhampiran, kan, klinik kesihatan, kita boleh melakukan pemeriksaan
ujian klinikal payudara dan dapat detect tanda-tanda yang menunjukkan seseorang itu mempunyai kanser payudara. So antara 6 simptoms dan gejala kanser payudara adalah yang pertama ketulan, benjolan lah di kawasan payudara atau di kawasan ketiak ataupun di kedua-duanya. So boleh jadi ketulan ataupun benjolan. Yang kedua, boleh ada perubahan di puting payudara di mana puting payudara itu termasuk ke dalam. Ya? Itu adalah salah satu tanda juga. Yang ketiga adalah perubahan di permukaan kulit. So permukaan kulit tu dia nampak macam kulit buah oren. Kita nampak macam kulit buah oren tu macam ada biji-biji kan? Dimples. Macam tu juga boleh berlaku jika seseorang itu mempunyai kanser payudara. Okey. Gejala yang keempat, mempunyai lilihan cecair dari puting payudara yang abnormal. Boleh jadi dalam bentuk cecair jernih, kuning kan macam bernanah ataupun dalam bentuk darah. So kalau macam orang yang selama ni tak pernah nampak ada lilihan cecair yang luar biasa, tiba-tiba satu hari tu anda lihat ada lilihan cecair yang luar biasa, sila datang berjumpa dengan doktor di klinik yang berdekatan. Contoh-contoh lain mungkin ada perubahan daripada segi ruam di kawasan payudara yang nampak macam sebelum ni tak ada ruam-ruam kat sini kan. So benda tu sepatutnya trigger kita untuk benda ni tak normal, kena jumpa dengan doktor. Adakah itu gejala awal ataupun mungkin kalau ada perubahan dari segi bentuk itu atau lihat itu dah peringkat kedua, peringkat ketiga untuk kanser payudara, doktor? Betul. So dia tidak semestinya di peringkat awal lah. Ada setengah gejala bila bila pesakit datang dengan gejala tersebut yang kita kongsikan tadi, boleh jadi di peringkat awal, ada juga sudah di peringkat yang agak lewat di peringkat ketiga ataupun peringkat keempat. So kalau peringkat ketiga dengan keempat ni kita sedikit risau sebab sel-sel kanser payudara tu mungkin telah merebak ke nodus limfa, kepada organ-organ yang lain lah. Contoh organ-organ yang biasanya terlibat dengan kanser adalah hati, otak, paru-paru dan juga tulang. So kita harap bila kita dapat kesan awal, dia dikesan di peringkat 1 atau 2, rawatan lebih awal itu dapat diberikan dan insya-Allah pasien pun boleh sembuh. Okey, tumpuan hari ini pastinya berkaitan dengan saringan awal. Kerana saringan awal inilah boleh menyelamatkan nyawa perempuan di luar sana. Bercakap mengenai saringan awal ini, seawal bila saringan itu perlu dilakukan? Khususnya kalau mereka mempunyai sejarah keluarga, bila sewaktunya, doktor? Okey. So kalau kita bercakap tentang saringan kanser payudara ni, ada pelbagai jenis saringan lah yang selalu pesakit datang ke klinik dan tanya, doktor, kalau saya periksa sendiri tu kira saring tak kan? Sebenarnya kalau pemeriksaan sendiri payudara tu dia bukanlah satu kaedah saringan, tetapi dia bagus kalau golongan wanita melakukan pemeriksaan sendiri, dapat meningkatkan kepekaan, keprihatinan kalau ada perubahan kepada bahagian payudara dan juga ketiak. So jika ada sebarang perubahan, anda boleh terus datang berjumpa dengan doktor ataupun jururawat di klinik kesihatan. Cara-cara dia kalau boleh kongsi sedikit, cara dia untuk orang yang belum lagi putus haid, masih ada haid, anda boleh lakukan 7 hari atau 10 hari selepas hari pertama haid, atau untuk orang yang sudah menopause, anda boleh pilih mana-mana tarikh dalam setiap bulan tu, pilih tarikh yang tetap untuk melakukan pemeriksaan sendiri di payudara. Tengok kalau ada ketulan, benjolan kan, gejala-gejala yang saya kongsikan tadi, itu mungkin boleh jadi kanser, boleh jadi bukan kanser. So barulah kita nak pergi ke klinik tu untuk buat saringan klinikal payudara. Saringan pemeriksaan klinikal payudara ni dilakukan oleh jururawat dan juga doktor perubatan. Boleh buat seawal umur 20 tahun. 20 hingga 39 tahun. Jika anda tidak mempunyai risiko, faktor-faktor risiko, boleh dilakukan setiap 2 tahun atau 3 tahun. Jika anda seorang yang mempunyai risiko 40 tahun dan ke atas, hendaklah melakukan pemeriksaan klinikal payudara setiap tahun. So daripada pemeriksaan klinikal payudara tu, kalau kita tengok ada tanda-tanda ataupun tidak ada tanda tetapi dia mempunyai faktor risiko, kita akan rujuk untuk buat ujian mamogram.
So ujian mamogram tu adalah salah satu lagi cara untuk kita mengesan kanser payudara. Okey, di mana saringan ini boleh dilakukan, doktor? Okey, saringan ujian mamogram ni boleh dilakukan di hospital-hospital kerajaan, hospital swasta, hospital-hospital universiti, ataupun kita juga ada bekerjasama dengan agensi-agensi luar, contohnya seperti LPPKN, Makna ni Majlis Kanser Nasional, ataupun NCSM, National Cancer Society of Malaysia. So macam dekat saya punya tempat kerja, tempat rujukan kami untuk buat mamogram ni sama ada di Hospital Kuala Lumpur ataupun di NCSM. Okey. Jadi lakukan saringan awal untuk kita mengelak dan juga untuk menyelamatkan nyawa anda. Jadi terima kasih banyak-banyak Dr. Adila Aidit, pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Kampung Padan, Kementerian Kesihatan Malaysia, kerana sudi berkongsi bersama dengan kita bersempena dengan bulan kesedaran kanser payudara sepanjang bulan Oktober ini. Jadi untuk sebagai tanda sokongan kepada wanita di luar sana yang mungkin sedang pun berhadapan dan juga berperang dengan situasi ini, kanser payudara bolehlah memakai warna pink. Betul. Pink Oktober ataupun Pinktober. Terima kasih, Doktor. Betul, sama-sama. Okey, seterusnya kita nak ke cerita pagi Terengganu pula. Belanjawan 2024 lebih banyak program dan pembangunan dapat dilaksana di Terengganu. Perinciannya terus saja bersama dengan rakan pelapor Nur Aishan Muhammad Nur. Silakan.